Salah invite, patutlah. Sekejap. Okay, so just start remind you boleh check you punya apa ni, you boleh check you punya UPS 1 dekat data studio ni. So you boleh letak nama matrik. So siapa-siapa yang tak dapat baca dia punya markah ni boleh PM saya lah kalau you tak dapat baca ni. Kebanyakan of you very good lah, you get banyak yang dapat 19, 20. Tapi ada juga yang dapat 13, tapi ada kelas S4P4 lah yang dapat 13. Tak tahulah apa benda lah yang merepek. Awak dengar tak saya cakap ni? Dengar, madam. Dengar tak? Okay. Alright, so ada jugalah yang dapat 13, tak tahu nak cakap apa. Seorang dapat 13. Okay dah, saya masuk kepada chapter baru, iaitu chapter this is chapter 4, magnetism, so 11 hours. But this one adalah assignment. So this one saya tak perlu buat tutorial, you don't have to do the tutorial So tak perlu buat tutorial, tapi saya nak you buat yang assignment dulu. So saya akan secara roughly go through lah chapter ni Okay, so chapter 4 is about magnetism. So we learn about magnet lah, magnet kan nak gambar ni gambar magnet. So ini contoh lah bullet train, this one speaker also buat guna magnet. And then we have a U-bar ni lah, U-bar ni pun adalah magnet. Okay, so magnetic field. So magnetic field you akan belajar, the first one is source, macam mana datangnya, where's the magnet come from. And then kita pergi kepada magnetic of current carrying conductor, you akan ada straight wire, you ada circular coil, you akan ada solenoid lah. So there are 3 formula untuk magnet current carrying conductor. And then kita masuk kepada magnetic force, FB. FB tu kita panggil dia magnetic force, bukan Facebook Awak dah belajar FC centripetal force, FF biasa. Kalau FB kita panggil dia magnetic force lah, because B is refer kepada magnet. And then kita masuk kepada FB bila dia moving charge, current carrying conductor and 2 parallel conductor. So kita akan ada 3 formula F lah. F equals to QVB, F equals to BIL, F over L equals to mu 0 I1 I2 over 2 pi D. Okay, and then you akan belajar pasal torque, iaitu torque equals to Ni A cross B lah. And the last one is the motion of magnetic. Okay, so macam banyak kan. Okay, pertama sekali kita belajar what is magnetic field. Okay, so magnetic field you need to define. Okay, ini keluar kat UPS walaupun dia tak ada dalam UPS lah, UPS nombor 2. So you need to identify, so UPS juga, you need to know to sketch lah. So sketch ni mungkin boleh keluar dekat UPS, they give you a diagram, so you have to identify lah mana untuk bar magnet, current carrying conductor and earth magnetic field. So you kena tahu 3 sketching. One is the bar magnet, 2 is the current carrying conductor and the third one is the earth magnetic field. Okay, so what is magnetic field? Okay, magnetic field adalah a region. Field ni kawasan lah. A region around a magnet where magnetic force can be experienced. So di mana siapa-siapa yang duduk dekat kawasan magnet, so dia akan mengalami magnetic force lah, FB ni. So any particle ke any apa yang duduk around magnetic field ni meaning a region around a magnet where magnetic force can be experienced. Example, a stationary electric charge is surrounding by electric field. Contohnya kita ada positive charge. Positive charge ni dia akan keluar, mencari, dia keluar. So dia di surrounding by electric field E.
electric field lah only. Dia ada E sahaja. Ini chapter 1. You belajar chapter 1. Okay, when electric charge move, it's surrounding by electric field and magnetic field. The motion of electric charge produce the magnetic field. The magnetic field two pole calls north and south. These magnet pole are found in pair, whereas a single magnetic pole have never been found. Okay, so magnet mesti ada dua pole lah, N dengan S. So kalau light pole maknanya sama pole, so contohnya NN, SS, so dia akan repel. Tapi kalau dia opposite pole, contohnya NS, senang je nak ingat NS ni, negeri 9. So ingat negeri pergi ke 9. So dia akan attract each other lah. Okay. So ingat ya, kita sentiasa dari negeri N ke S. Okay. Magnetic field are used to represent a magnetic field. Okay, so dia akan sentiasa leave north pole but enter the south pole. So that's why saya cakap tadi dia mesti negeri pergi ke 9 lah, N ke S. Okay, so ini adalah contoh direction of point lah untuk magnetic field. Okay, akan ada dua cara kita nak present magnetic field line, iaitu cross atau dot. Okay, cross adalah enter the page. Kalau cross adalah leave the page. So cross masuk, enter the page. Magnetic field dia adalah masuk. Kalau dot adalah keluar. So masuk tu maksudnya dia masuk ni, masuk dalam. Kalau keluar, bayangkan ini page awak lah, page. Awak punya iPad ke, awak punya handphone ke, awak punya apa ke. Kalau nak masuk mesti cross. Kalau keluar the dot, ataupun bayangkan arrow lah, main arrow tu kan nak pandang. So kalau dah masuk, dia akan nampak cross. Kalau dia nak tembak kita akan nampak dia dot lah. Okay, the uniform field is parallel to the force, mean the number of line perpendicular to the cross-sectional area lah. So this is your cross-sectional area. So number of magnetic field tu adalah depend pada cross-sectional area. So macam contohnya ni, A1 adalah stronger, A2 adalah weaker. Kenapa A2 adalah weaker? Because you only have 1, 2, 3. Ada 3 line. Ada line ni apa? B, magnetic field. Only 3 magnetic field represent an A2. But in A1 we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 line. So that's why ini kita panggil weaker, yang ini kita panggil dia stronger. Okay, ini adalah contoh dekat kompas, dekat sparkling iron. Okay, ingat tak tadi awak kena tahu lukis magnetic field lines. Okay, ini adalah lukisan untuk bar magnet. So bar magnet lukisan dia macam ni lah. So north pergi ke south, north pergi ke south, north pergi ke south. Kalau tak silap saya, assignment ketiga kot dia ada tanya lukis ni. Cuma lukisan awak ada dua ni. Dua apa? Ni macam ni lah. Tapi lukisan awak bukan macam ni, lukisan awak atas bawah rasanya. So you kena make sure betul lah North pergi ke south, north pergi ke south. Ingat negeri 9, negeri 9, negeri 9. 9 tu mesti masuk. Dan dia mesti seimbang Apa maksud seimbang Contohnya sini 3, sini pun kena 3. Sini atas 2, 1, 2, 1, 2, so 1, 1 mesti seimbang. So yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Mesti cukup sama. Itu maksudnya. Dia tak boleh macam ni. Awak ada negeri 9, negeri 9, ni masuk 2. Tiba-tiba sini keluar 3. Tak boleh. Salah. Dia mesti masuk dan keluar adalah samalah. Sekejap. Ada pula ni. Okay. Okay, so kita masuk kepada so ini pula apa jadi bila adalah repulsive lah. Yang ini adalah repulsive lah. So kalau awak tengok, kalau untuk repulsive ni kita ada south dengan south. So dia akan repel lah. So repel ni south masih lagi masuk masuk. Jangan ada intercept lah. Dia tak boleh intercept, dia masuk.
And then ini adalah kita panggil dia natural line lah, sebab dia tidak berlanggar. So this one we call it as a natural line. So tengok dia lukis, ini 3, sini pun mesti 3. Mesti seimbang. Okay. Terus ini kita panggil dia natural point lah, where the resultant magnetic force adalah 0. So tak ada FB dekat sini. So FB dekat sini adalah 0. Dia are now force acted lah dekat tengah-tengah tu. So that's why dia boleh repel. Okay, benda ni. Okay. Ini yang nombor 3 tadi, Earth magnetic field. Okay, you need to know how to sketch Earth magnetic field. So untuk Earth magnetic field, it's like a giant bar magnet illustrate in 4.8. So inside our Earth, kita anggap kita ada satu giant bar magnet di mana dia punya pole are near to geographical pole of Earth. So selalunya yang ini kita panggil north, yang ini kita panggil south. Itu adalah geografi punya lah. That one is the geographical pole. Okay, but for Earth magnetic field, dia terbalik. Yang ini south, yang ini south, yang ini north. Dia terbalik lah. Okay, that's why kalau you tengok compass. Kalau you ada compass kan, so your compass represent north. Kenapa? Sebab kan you ada compass, ni compass you ni, ini north. Sebab north tu dia attract kepada south. So that's why north you sentiasa menuju ke, dia sentiasa menuju ke attract to the north. Maksud saya dalam awak punya Earth ni, we have south and north pole of bar magnet. So bila you ada compass, this is your compass. Your compass north, south, east, west. Dia sentiasa pointed to the north. Kenapa? Sebab dia attract kepada south pole. Di mana south pole ni adalah duduk di north geographical pole. So that's why kalau baca balik dia kata, since the north pole of compass needle pointed towards to the south pole, south magnetic pole of Earth, and since its opposite attract, it follows that north geographical pole of the Earth is actually near to the south pole of magnetic. Okay. Ayat ni. Ayat ni. Dia adalah attract because north pole of geographical Earth ni adalah actually south pole of Earth magnetic field. So dia adalah south pole untuk Earth magnetic field sebenarnya. Okay, boleh tak? Faham tak tu? Maksudnya awak ada bumi, dalam bumi ni kita ada north, kita ada south. Tapi sebenarnya inside bumi tu bukannya ada orang pergi tanam giant bar magnet, no. Dia punya secara compound dia, secara Earth punya dalam Earth tu secara structure secara ni sebenarnya akan ada south pole dekat north geography, ada north dekat south pole geography. So that's why bila you ada compass, dia sentiasa menunjuk ke north sebab dia attract kepada south pole of magnetic. Itu sebabnya your compass tu adalah sentiasa menunjuk ke north. Itu je. Tapi dalam ingat learning outcome awak dia suruh sketch. So you don't have to elaborate tu, tak perlulah sebab dia hanya minta sketch saja. Okay, yang seterusnya adalah kita nak magnetize the permanent. Ini dia nak jadikan satu soft iron sebagai magnet. So dia akan dia kita panggil dia induced magnetization. Meaning kita ada permanent magnet is bring near to the soft iron, ni magnet, you bring kepada soft iron, ni soft iron, and touch the surface of soft iron by following path. So you letaklah north ni. So what happen? The arrow of soft iron represent magnetization direction, di mana the tiny magnetization region because the spin of magnet moment in the electron. So iron you mula-mula tak ada apa-apa magnet. So soft iron you ni kosong, tak ada apa-apa. But once you touchkan dia dengan magnet,
So this one akan jadi south, this one akan jadi north lah. So akan wujudnya induced magnetization. But dia adalah secara momentarily, dia bukan permanent. Ada perkataan momentarily, ada tak tadi dia kata? Moment. Moment sekejap sahajalah, tapi bila you tarik, so dia akan hilang lah, dia takkan ada. Okay. Yang ini kalau you ada dua lah, so bila you akan ada dua permanent bar magnet. Tapi yang ini tak ada rasanya dalam awak punya syllabus, tak ada. Okay, yang ini adalah kita nak menghasilkan, ini adalah bila you ada current, so once dia wujud current, dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan electric field. Okay, macam mana nak tentukan electric field? You akan guna tangan lah, right hand grip. Ni, guna tangan right hand grip. So keluarkan tangan kanan, right hand grip macam ni. So yang four finger ni adalah you punya current, thumb ni adalah you punya north. So kalau you tengok kepada ni, so dia ni atas macam ni. So that's why north you kat sini and south you adalah dekat sini lah. South you dekat sini. So you guna right hand grip. Macam ni, bayangkan ni adalah pencil. So dia naik atas. Current naik atas. So north akan jadi sebelah sini lah. So that's why north you adalah sebelah sini lah. Yang ini dia menggunakan right hand grip. Okay, tengok yang ni pula contoh ni. Okay, tengok pula contoh ni. Dia bukan macam ni dah. Dia dari dalam, dari belakang. Kalau tadi dari depan, okay, bayangkan you buat keluarkan pensel. Tadi you buat dia kat depan. Sekarang ni you buat dari belakang. So bila you buat dari belakang, north you akan kat sini. South you akan kat sini. Ini akan jadi north, ini akan jadi south. So this is how we determine dia punya direction of magnet by using right hand grip. So tadi kat depan, dia ni pencil you buat kat depan. Sekarang ni pencil you buat kat belakang. Sebab dia nampak ni, current ni dia tembus belakang dulu. Dia dari belakang dulu. So that's why your thumb will represent here lah. So that's why your north akan adalah dekat sebelah sini, your south adalah dekat sebelah sana. Okay, tengok yang ini pula. Okay, tengok yang satu lagi pula ni. Okay, kita tengok yang ni pula. So yang ini pensel saya macam ni kan. Okay, tengok. Current saya akan tengok current yang naik lah ni. Current yang naik. Mana current yang naik ni? Ni current yang naik ni. This one. Okay. So dia naik bukan atas, dia naik belakang. Dia naik dari belakang. Dia naik dari belakang lah. So bila dia naik dari belakang, so that's why your north akan kat sini, your south akan dekat sini. So ini kita panggil dia right hand grip. Thumb is the north pole, others finger adalah direction of current. Okay, so hari ni you akan belajar magnetic flux density. Simbol magnetic flux density adalah B atau nama lain dia magnetic field strength. Medan kekuatan lah, medan kekuatan magnet. So magnetic flux density is the magnetic flux per unit area at right angle of the magnetic field. So magnetic flux simbol dia Phi ni, iaitu magnetic flux. A itu adalah area at the right angle of magnetic field. Dan dia adalah vector quantity and the unit dia adalah Tesla ataupun Weber per meter squared. Kenapa? Ini adalah Weber, ini adalah M squared. So that's why you get Weber M negative 2. So yang ini formula tak perlu hafal, yang ini dia adalah dia bagi. Okey, ini adalah siapa yang buat assignment nombor 3 rasanya dia ada soalan yang ini. So yang ini you kena tahulah pattern dia macam ni, north ke north dia akan repel lah. So dia akan ada natural line dekat sini lah. So yang ini north, south, satu north. Dengar negeri 9, negeri 9. Negeri nak pergi ke 9. Ini masuk, masuk. Ini boleh buatlah 2 pun boleh 2. Okey. So negeri 9, negeri 9, negeri 9, negeri 9. Masuk 9, nak masuk negeri nak pergi ke 9. Sebenarnya dia nak ni, dia nak attach ke situ. Itu sebabnya kena buat bengkok. Sebab ada nanti dah buat macam ni. Dia bukan buat bengkok macam tu, dia buat macam ni.
Saya buat baru lah. Negeri 9. Dia betul dia buat macam ni. Kaki ni dia buat macam ni. Dia nak buat bentuk ketam. Nanti ada yang buat macam ni. Salah. Kenapa salah? Because you tengok kepada you punya kaki tu, ini nak pergi mana ni? Gambar sebenar dia mesti ke sana. Sebab dia nak attach ke sini. Cuma dia tak sampai sahaja. So kaki yang luar ni kena bengkok keluar. Bukan macam ni. Sebab nanti ada yang buat lukisan macam ni. Kaki awak tu mesti keluar. Dia mesti keluar supaya dia akan bersambung dengan yang kat luar ni. Ni masuk. Dia mesti terbuka kat sini. Okey. Habis yang ni. Okey, kita masuk kepada resultant magnetic field produced by current conductor. Again, sketch. Sketch resultant magnetic field. Sketch boleh keluar kat UPS lah. Dia bagi gambar. So you kena tengok betul ke salah lah. Okey, untuk two current carrying straight wire, determine the direction and then use. So use ni tak keluar lah dekat UPS sebab dia adalah use guna. So dia akan keluar dekat assignment lah, ini assignment. So ada straight wire, circular coil, solenoid and at the end of solenoid. Kat ujung. Okay, so pertama sekali you kena tahu kita ada, okay, kita ulang balik. Kita belajar pasal magnetic field. Okay, apa source yang menghasilkan magnetic field? Sumber yang menghasilkan magnetic field ada 3. Ada 3 yang boleh, macam mana awak tahu? Oh, dia ada magnet, dia ada magnet. Yang pertama adalah bar magnet. Bar magnet memang ada magnetic field. Yang kedua adalah earth magnetic field. Dalam earth ada earth magnetic field. Okay, yang ke earth magnetic field. Earth magnetic field. Okay, yang ketiga adalah current carrying conductor. So this one saya panggil dia CCC. Kenapa CCC? Current carrying conductor. Okay, bar magnet bila you nampak dia, oh yes, dia adalah punca sumber kepada magnetic field. Simbol dia B. Earth magnetic field, yes, dalam dia akan wujudnya magnetic field. Current carrying conductor. What is mean by current carrying conductor? So you have conductor, mesti ada conductor. Apa example conductor? Straight wire, coil, solenoid, itu adalah example conductor. Dan mesti ada current. Kalau dia hanya conductor, dia tak akan menghasilkan magnetic field. Apa maksud dia? Tak faham lah. Okey, maksud dia katakanlah awak ada okay, CCC ni pula pecah 3 shape. Shape ada 3. Straight wire, coil dengan solenoid. Mesti CCC, bukan conductor. Okey. C adalah current yang membawa conductor, bukan conductor yang dalam dia ada current. Maksudnya kalau you ada conductor, dalam dia mesti ada current. Mesti ada current, ada I. Mesti ada I, ada I, ada I. Kalau contohnya cikgu saya ada besi, saya ada rod. Saya ada rod je, saya ada rod, saya tak ada apa-apa, saya ada rod je, saya ada besi je. Dia bukan menghasilkan magnetic field. Kenapa dia tak menghasilkan magnetic field? Because there are no current inside there. If only have current, baru dia boleh dipanggil sebagai CCC. Itu pertama sekali yang awak kena faham. CCC tu hanya terjadi bila ada current passing. Contohnya apa lagi? Contohnya saya ada ni, apa ni? Power bank. Okay, power bank. Power bank adalah konduktor.
Kalau ada 5 konduktor lah dalam dia. So dia bukan act sebagai CCC lagi. Kenapa dia bukan act sebagai CCC? Because dia tak ada current lalu. So kalau dia ada current, yes, baru dia naik pangkat jadi CCC. Bila dia nak jadi je CCC, dia akan produce magnetic field. Yang itu awak kena faham. Yang itu pertama sekali. Bila baca soalan, okey, dia baca dia kata okey, dia adalah aluminium ke copper ke dia sejenis konduktor lah yang mengalirkan elektrik lah. Lepas tu dia kata ada current. So dia telah menghasilkan, dia telah produce B, iaitu magnetic field. Okey. Konduktor. What is konduktor? Konduktor ni adalah benda yang mengalirkan elektrik. Mula-mula shape dia adalah straight line. Okey, dari straight line ni straight line, saya bengkokkan dia. So dia boleh menjadi circular coil. Lepas tu daripada straight line ni saya lilitkan dia. So dia boleh jadi solenoid. Okey, saya ulang balik B ni, magnetic field ni, B ni saya panggil bangang sebab kalau tak tahu kita panggil dia bangang. B ni magnetic field. Magnetic field ni boleh terhasil melalui 3 cara. Bar magnet, earth magnetic field. Okay, yang ini memang tak boleh ubah lah. Yang ni memang ada. Okay, satu lagi CCC, iaitu current carrying conductor. Current carrying conductor pula you pecah 3. Contoh dia straight wire, coil and solenoid. Sebenarnya yang ini dengan ini adalah hasil daripada pembentukan reshape by a straight conductor. Cuma formula dia akan jadi berbeza lah. Okay. So dia akan ada formula B dia lah. Kalau yang ini akan jadi mu naught I over 2 pi D. Yang ini akan jadi mu naught Ni over 2R. Yang ini akan jadi mu naught Ni over L. Formula tak perlu hafal lah, formula is given to you. Dan ini adalah assignment. Saya rasa saya tak nak tekankan formula sebab you boleh refer balik. Cuma saya nak awak fahamkan konsep sebab apa nanti dia akan relate dengan chapter 5. Because in chapter 5 nanti you kena faham kenapa dia ni boleh jadi electromagnetic pula. So you kena faham yang bahawa B ni apa? Medan magnetic field. Sebelum ni awak belajar electric field. So sekarang ni awak dah belajar 2 medan. Macam ni lah, medan ni kita bayangkan kawasan. Satu kawasan A, satu kawasan B. Selama ni awak dah belajar kawasan A, iaitu elektrik. Okey, macam mana elektrik terhasil? Bila ada charge tu bergerak. Daripada mana? Charge tu bergerak dari negatif ke positif. So dia ada electric field, dia ada electrostatic force, semua tu lah. Lepas dia mesti ada charge yang bergerak-gerak lah. Okey, sekarang ni kita masuk pula kawasan baru. Okey, kawasan B kita buka pintu. Oh, okey, this is kawasan baru, iaitu nama dia magnetic field. Kita masuk padang magnet pula. Okey, macam mana nak menghasilkan magnet? Okey, ada 3 cara source. Ada 3 sumber yang menghasilkan magnet, iaitu bar magnet. Memang bar magnet tu dah ada north and south. And then earth magnetic field. Inside the earth magnetic field we have south and north giant pole lah. And also CCC, di mana CCC ni yang banyak kita gunakan lah, di mana kita akan produce magnetic field by using CCC. What is CCC? Current carrying conductor, which is we use all the conductor, example shape of conductor, straight wire, coil, solenoid, and we add current. Kita letak current dalam dia. So bila dia ada current, so dia akan menjadi CCC. So dia menghasilkan medan magnet. So ini yang benda yang you nak kena tahulah ya. Okey, so kita tengok kepada formula. Saya tak nak inilah sebab yang ni awak boleh tengok. Okey. Tengok dia kata when current, mesti ada current. Bila baca soalan mesti ada current. Melalui konduktor sama ada wire atau coil. Coil ni datang daripada you bengkokkan wire tu. Wire kan straight, you bengkokkan jadilah coil. Sebenarnya benda yang sama. Will produce magnetic field. So dia menghasilkan medan magnet. The direction of magnetic field around the wire of coil can be determined by using right hand grip.
So ini nampak tak wire, ni wire. So dia dia pasang dekat voltage, dia pasang kat power supply, so dia on, ada current lalu. So bila ada current lalu, automatically this conductor bukan conductor biasa dah. Dia dah naik grade, kita naik pangkat dia jadi CCC. Apa tu CCC? Bukan main game lah, CC apa? Macam-macam pernah dengar game CCC ni, apa tu? CC mobile, bukan? Kan macam apa yang kau dengar lah game CCC. CC tu ke benda yang lain? Okay, so dia dah naik pangkat jadi CCC. CCC iaitu current carrying conductor. So menggunakan tangan kanan, tangan kanan lagi. Kali ni thumb adalah current. Others finger adalah direction of B lah, magnetic field. So kalau dia naik atas, so dia akan jadi anti-clockwise. So dia ada dua pilihan je, clockwise atau anti-clockwise. So B awak sama ada clockwise atau anti-clockwise. Contohnya ni lagi ni. Okay, yang ini adalah sama jugalah straight conductor, current carrying conductor. So CCC. Dia mesti CCC lah. So baru dia boleh menghasilkan medan magnet. Okay. So yang ini dia buat air dia keluar. Kenapa air dia keluar? Sebab dia keluar nak masuk mata. Kalau masuk dia ni mata, dia masuk dalam page. Ni into the page. Yang ini out lah. So out simbol dia ni lah out. Ni out simbol dot. Kalau into cross, macam saya cakap tadi pasal apa? Arrow tu kan, arrow anak panah. Kalau ini anak panah, anak panah. So kalau dia masuk, dia akan tinggalkan cross dekat anak panah tu. Tapi kalau anak panah tu ditembak daripada luar, so dia akan tinggalkan dot. So dot adalah represent out of page. So that's why dia buat current dot lah, sebab dia keluar. Dia nak keluar daripada page. Kalau saya bayangkan, saya tak bayangkan mata sebenarnya. Dia bayangkan ni. Ini kertas. Bayangkan ini kertas. So dia nak keluar daripada kertas. So that's why out of page lah. Page kan, nama dia pun page. Page tu kertas. So dia nak keluar daripada page. Okay, so kita akan buat dia nak keluar. So saya akan ambil kertas lah, kertas. Nanti exam dia guna kertas kan. Ni kertas. Okay, so awak ambil ni right hand grip ni, tangan kanan tau. So dia nak keluar. So dia keluar. Ni dia keluar. So bila dia keluar daripada kertas, so dia punya tangan akan jadi anti-clockwise. So that's why you dapat anti-clockwise ni. Okay, macam mana clockwise? Okay, kalau into the page. Kalau into the page, tangan ni terbalik lah. Tangan yang sama, right hand grip. So into the page, so your direction of B akan jadi clockwise. Letak. Ini into the page. Kalau into the page, ambil page ni page. Masuk. So dia akan jadi clockwise. Selalunya kita tak pakai yang ini, kita pakai yang inilah gambar ni. Ni kan gambar clockwise ni, nampak ni clockwise. Buat 3 line je pun dah cukup. Okey, kita tengok lagi. Okey, ni contoh soalan macam ni lah contoh dia. Okey, ni dia bagi formula lah. B equals to mu naught I over 2 pi R lah. Okey, so yang ni adalah dia punya formula. Okey, kita tengok This is current mula-mula. Dia dah letak current. Okey, this is conductor. Ni conductor. Ada siapa lalu kat dia? Ada current. So dia telah jadi CCC. Current carrying conductor. So once dia dapat title current carrying conductor, dia akan menghasilkan medan magnet. Dia akan menghasilkan B. Magnetic field. So how do you want to determine direction of magnetic field? Kita akan guna right hand grip. So dia ke atas, so dia akan jadi anti-clockwise. So medan yang dihasilkan ni, dia ada region. So what is P? Apakah itu P? P ni adalah point. Macam yang awak buat chapter 1. Kan awak ingat tak, you ada buat charge positif Q1, negatif Q2. Lepas tu ada A.
A ni adalah dipanggil sebagai place to put your test charge. Selalunya A ni you anggap dia sebagai test charge. Sama juga dengan ni, P ni kita akan anggap dia sebagai tempat test lah. Iaitu tempat point. Point untuk dia test, dia letak apa-apa media, apa-apa partikel ke apa ke dia nak letak lah. So this P, since dia duduk dalam region, so dia akan experience the magnetic field. So baca ayat ni. The magnetic or magnetic flux density or magnetic field intensity V at point P at distance R from the wire is given by this formula. So dia akan rasa B lah, bangang orang ni lah dia akan rasa. That's why saya kata B ni bangang, dia rasa lah sebab dia duduk sebelah ni dengan orang ni. Macam awak lah, kalau awak nak jadi pandai, awak kena duduk kawan yang pandai. Kalau nak jadi baik, awak duduk kawan yang baik. Sebab dia duduk nearly. So that's why dia akan rasalah B orang tu. So B ni depend pada R lah. So makin jauh, makin lemah lah you punya B. Okay. Sama juga macam case ni. Ini adalah circular coil. Okay, kalau awak tengok circular coil ni, this one masuk. Masuk pula. This one keluar, dia nak keluar daripada page. Dia nak keluar kan, ini awak ada ni, dia nak tembus, nak keluar. So that's why dia buat dot. Ni dot. Nampak ni dot. Ni dot. Yang ini pula dia into the page. So that's why dia buat cross. Dot dengan cross ni awak kena faham ni. Okay, so saya lukis dulu yang ini dot. Okay, so saya buat bulat. Okay. So saya keluarkan tangan, right hand grip, dot adalah keluar. So dia akan jadi anti-clockwise. Okay, yang untuk satu lagi ni dia masuk. So you buat masuk. So cross. So dia akan jadi semulalah. Okay. Dot. Macam mana tahu dot? Sebab dia masuk satu keluar. So dia macam ni bentuk dia. Ni coil kan, untuk coil. Okay, ni saya label 1, ni saya label 2. Okay, untuk nombor 1 saya akan buat dot sebab apa, dia keluar. So dia dot. So buat 1, 2, 3. Buat 3 layer dah cukup. Okay, so masuk dia akan jadi masuk pula, keluar dia akan jadi anti-clockwise. Okay, yang nombor 2 pula. Okay, yang nombor 2 pula dia masuk. So cross. So dia jadi, buat 3 layer je. Saya buat 3 je. Saya tak nak buat banyak. Buat 3 je. 1, 2, 3. So yang ini dia akan jadi clockwise. Okay. Lepas tu apa awak perasan? Okay. Awak perasan tak? Yang ini, ni sama arah. So dia akan ada 1 straight ke atas. 3. Dia akan ada 3. 1 straight ke sini. Kenapa dia ada ni? Sebab dia ada 2 yang sama arah. Kalau dia berlainan arah, dia tak akan ada lah, dia akan ada natural point. Kalau awak tengok balik ni, nampak tak ni? Ni. So dia akan ada 3. 1, 2, 3. So dia menuju ke mana? Ke north lah. This one is your south. So that's why how you determine north and south pole. Okay, lepas tu ini adalah shape untuk formula untuk coil lah. Formula untuk coil just guna mu0 and I. What is N? N is number of turn, I current, R tu adalah distance lah, radius ni sebab coil dia bentuk dia macam ni. So R tu adalah radius dia sahaja. R tu adalah radius. Okay, dan last sekali adalah solenoid. Okay, solenoid, what is the difference between coil dengan solenoid? Coil ni you hanya buat satu turn. Ataupun you buat banyak turn tapi at the same cycle, dekat same end, katalah 100. 100 tu dekat lilit yang tempat yang sama. But solenoid, you punya lilitan tu adalah increasing. So jangan confuse ni dengan ni. Ini kita panggil dia coil. Yang ini kita panggil dia solenoid. So solenoid adalah a long wire that have been wound in successive closed space loop with geometrical of helix. Meaning dia ada length. Dia adalah long wire dan dia memanjang. Kalau coil tak, dia tak memanjang. Dia adalah at the same place. Dia lilit at the same tempat yang sama sahaja. Yang ini dia memanjang lah.
Okey, so kalau awak tengok yang ini masuk. So dia nak keluar lah daripada page. So nak keluar pada page, kita akan buat dia adalah dot. Okay, so saya buat bulat. So dot adalah anti-clockwise. So nak dia buat anti-clockwise. Kalau yang ini pula dia adalah masuk. So masuk cross, so dia adalah clockwise. Yang ni keluar banyak ni sebab you ada 1, 2, 3, 4. Awak tengoklah gambar dia ni, susah nak lukis ni. Dia ada 4 dot, ada 4 cross. Okay, saya just nak tunjuk yang dekat sini lah. Ini arah panah dia semua menuju ke sana, betul? Yang ini anak panah dia semua menuju ke sana. So dia straight lah. You boleh check. Dot. Okay, dot. Ambil kertas, dot, apa? Keluar. So keluar anti-clockwise. Masuk clockwise. So boleh check. Yang inilah lukisan untuk solenoid. Tak apa, tak payah risau. Yang ini assignment je. Okay, ini north, ini adalah south lah. So anak panah tu menunjuk kepada north. Okay, dan formula dia ada banyak. Satu adalah ini adalah kalau kat center, satu lagi dekat ujung. Kenapa B yang dirasai dekat tengah, bangang yang dirasai dekat tengah dengan ujung is different. So B yang dirasai dekat tengah adalah lagi besar lah, lagi kuat. Because dia rasa dua-dua belah. Tapi B kalau you letak contohnya, you ada solenoid. You nak rasa B, what is the B at end? Dekat end, kat ujung. So dia akan rasa hanya separuh sahaja. So the one that you get tu, you divide by 2 lah. Okay, apa beza N besar dengan N kecil? N ni adalah number of turn. How many turn of solenoid you buat. Tapi N kecil ni adalah sama dengan number of turn per unit length. So be careful dekat wording tu. Kalau dia kata 100 turns per meter. So this is not N. N besar, ini N kecil. N kecil mesti ada per length. Tapi kalau dia kata 100 turns, dia kata bla 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 100 turn, so itu adalah N. Kalau dia ada bagi per something, per cm, per centimeter, per cm, per meter, per mm, so that is N kecil. Kalau kalau tak ada per, so itu adalah N besar. Datang lagi pula benda ni. Okay, so dia memang agak susah lah mula awak nak ni. Okay lah, kita buatlah soalan. Soalan ni, okay. Tapi saya tak nak lukis ni. Two straight wire has placed parallel to each other in the same current. Sketch the magnetic field line pattern around the both wire when the current are same direction. Okay, so you ada wire. Dia kata current dia yang lalu tu adalah parallel dan same direction. I1, I2, same direction. Okay, dia suruh lukis magnetic field line pattern. Maknanya dia suruh lukis yang itulah clockwise, anti-clockwise itulah. Okay, so ingat tak yang ini out ke in? Yang ini nampak dia naik ke atas, dia nak keluar daripada kertas. Saya ada kertas, dia nak keluar daripada kertas. So dia dot lah. So dia dot. Sekejap ya. Hello? Hello? Oh dah siap dah. Boleh bagi nombor account? Okey. Nanti sekejap saya bayar sekejap ya. Okey. Thank you Okey, so awak buat okay. So ini dot kan, so dot sebab dia keluar, dua-dua nak keluar. So kita buat 3 kali. Okay.
Kejap. Duit. So keluar dia adalah anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay. Nampak tak ni? Anak panah ni ke atas, anak panah ni ke bawah. So dia tak sama lah. Dia tak sama, so saya tak boleh lah buat straight line. So saya tak akan buat straight line lah. So dia sebab satu ke atas, satu ke bawah. So that's why kalau awak tengok gambar rajah dia, dia tak ada straight line. Dia tak ada straight line yang macam ni tadi. Dia tak ada. So apa yang you akan buat, ni dia akan jadi bentuk mata. Bentuk cermin mata. Okay, macam mana bentuk cermin mata? Okay. Nampak tak ni? Ni ke sini. Ini pun ke sini. Samalah. So ni sama. Ni turun bawah. Okay, turun bawah. Ni ke sini. Ni pun ke sini. Yes. So dia jadi bentuk cermin mata. Nampak tak bentuk cermin mata tu? Kau tak faham benda saya mepik-epik ni. Boleh tak? Nampak, madam. So kalau dia adalah tak sama, so dia akan jadi bentuk cermin mata lah. Okey. Apa jadi kalau dia adalah opposite? Okay. Kalau dia adalah opposite, kalau tengok dia adalah opposite, so satu adalah dot, satu adalah cross. So dia akan jadi ni lah 3 line ni. Dia akan jadi 3 line. So yang inilah lukisan yang awak kena tahu lah yang lukisan ni. Okey, yang ini pula adalah dia punya lukisan kalau dia berada di tengah-tengah. Okey, dia kata dia bagi 50 ampere, 15 cm. Lepas tu okey. Place parallel to 5 cm away with similar wire X dengan wire Y in current 10 ampere. Determine the magnitude and direction of magnetic flux density at midway between the wire. Okay, when the current are in same direction, when they are in opposite direction. So dalam case ni you ada dua wire X dengan Y dan dua-dua ada current. So dia adalah CCC. So bila dia CCC, yes, dia akan menghasilkan medan magnet. Okay, so awak kena lukis lah. So dia ada dua wire, dia suruh cari dekat midway, in tengah-tengah ni lah. So you kena lukis yang dot dengan cross tu. Okay, so kita akan buat yang ni lah, dot dengan dot ni. Sebab apa dot? Dua-dua ke atas, keluar. Dot, okay, dot, dot. Okay, so lepas tu macam mana dia dapat BX dengan BY ni? Okay, yang ini dia gunakan ni lah right hand grip. Dot adalah keluar, so keluar adalah anti-clockwise. So bila sampai dekat A, dia macam ni. So yang ini saya akan panggil dia B sebab ini X, so BX. Okay, kalau untuk satu lagi, BY pun sama, dia adalah macam ni. So bila sampai masuk sini, dia adalah keluar. Ni bulatan dia, ni saya buat benda yang sama ni, bulatan dia ni. Okay, ni bulatan dia ni. So yang ini BY adalah keluar. So that's why dia buat BX dengan BY adalah BX is going up, BY is going down. So dia akan kira magnitude dulu. Kira magnitude satu-satu. You darab dia dulu semua. Guna formula untuk straight wire. Satu lagi you akan guna formula untuk BY straight wire. Tapi direction dia macam ni, you tahu out atau in, you kena tengok gambar rajah lah. So kalau you tengok dekat BX tadi, dia adalah into the page.
Kenapa dia into the page? Sebab dia nak masuk page ni. Tapi kalau atau upward lah you boleh, tapi kalau untuk BY dia adalah downward lah, dia adalah out of page. So you kena cari nilai dia. So nilai dia tambah, tetapi BX adalah positif. Dia siapa? Into the page adalah positif. Into the page positif kan? Kan, into the page adalah negatif. So tadi out of page tu BY. So BY adalah positif, yang ini negatif lah. So yang ini negatif, positif. So jawapan akhir awak akan dapat dia ni lagi besar. So akan dapat negatif lah. So jawapan akhir awak adalah negatif. Negatif tu maksudnya dia adalah into the page. Okay, boleh tak? Yang ni memang susah sikit lah yang ni. Sebab yang ni awak nak kena fahamkan dia. Saya cuba tengok ada tak. Macam mana nak ambil masa. Okay, macam ni kan. Okay. Macam ni adalah keluar juga. Sama juga. Tapi cuma tak midway. So ini akan jadi X, RX. Ini akan jadi RY. Sama je. RX, RY. Samalah dapat BX, BY. Cari asing-asing, cuma yang ini dia kata BC, B total dekat sini adalah 0 lah. So yang ini negatif, ni positif, so dia akan jadi sama dengan lah. So yang ini bawa sini 0. Ni tak ada, ada tak? Contohnya ni, okay, kita tengok soalan example ni lah. Okay, so dia ada bagi xi1, xi2 dot. Okay, lukisnya i1, x, i2 dot. Dia suruh cari kat point P. Okay, lukis je. Ini lukis 3 dulu. Ini cross. So masuk dia adalah clockwise. Okay. Kalau yang ini dia keluar. So dia adalah anti-clockwise. Okay. So dia punya medan, dia rasakan medan, dirasai oleh P. So macam mana you nak kena buat? You kena buat besar lah. Okay, kita buat besar. Ini besar ni. So dia ke bawah macam ni. So dia ke sini. So dekat P ni, dia punya ni ke sini. So ini adalah B1. B1 ni nampak tak? Dia macam ni. Dia macam ni. So dia straight sebab dia sama dia kedudukan dia straight. So that's why dia akan paksi yang sama lah. Okay, kalau untuk this one, kita ada satu lagi check. So pusing satu. So macam ni, macam ni, macam ni. So dia macam ni. Ini B dulu. So awak punya lukisan akan jadi P, B1 ke sini, B2 ke bawah. So cuba tengok, betul tak? Dia macam susah sikit. Nampak ni lukisan saya buat tadi. B1 ke sana, B2 ke bawah. So apa yang awak kena buat? Dia sama macam chapter 1. Awak kena buat dia punya magnitude dulu. Cari magnitude B1. Dia straight wire, so that's why you guna formula untuk straight wire. Kalau dia call, guna formula untuk call. Okay, lepas tu kena resolve lah komponen X, komponen Y. Yang you kena resolve hanyalah B2 sebab V1 tadi duduk dekat sini. So dia positif. B2 ni yang you kena resolve lah. You kena resolvekan dia kepada vektor komponen lah. And then baru you dapat jawapan. Okay, so saya stop dulu kat sini. Boleh baca. Sebenarnya tak susah sebab benda ni adalah benda yang sama awak belajar. Cuma saya nak ingatkan balik tadi tu lah. Ingat CCC ada 3 jenis. Straight conductor, circular coil dengan satu lagi adalah solenoid. Formula ikut formula yang dia bagi. Okay. Lepas ni kita akan masuk kepada force lah. Force, lepas tu last kali akan masuk kepada torque. So ada 2 lagi benda lah yang you kena tahu lah. So boleh start buat ya, boleh. Tak, ada a few je yang akan kait dengan chapter selepas ni, iaitu kebanyakannya dekat CCC. Tapi formula yang awak akan pakai tu semua ada, tak perlu risau.
Cuma you kena faham CCC ni ada 3 jenis lah, straight wire, coil dengan solenoid. Okay, tak apa, saya stop dekat sini dulu. Okay, so saya stop dengan Tazri Kifara surah Wa'as. Okay, bye. Thank you, madam. 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 Madam. Thank you, madam.